Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana fabil aqdamana wa tamim taksirana ya rabbana wal alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitabnya bernama Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa al-mathalul akmal fil khalqi wal khuluq. Nabi Muhammad SAW dia ialah contoh yang paling sempurna dari segi penciptaan zahir dan kecantikan rohani. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Imam Sayyidina Anas berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khuluqan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling cantik sekali wajahnya dan mempunyai akhlak yang paling elok sekali, paling sempurna. Dari Syekh Abdullah berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling cantik dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala daripada segi penciptaan dan yang paling sempurna daripada segi akhlaknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menzahirkan akhlak-akhlak yang mulia dan kesempurnaan kepada alam semesta. Maknanya akhlak yang baik yang ada di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita warisi melalui nur yang dipindahkan daripada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya akhlak tadi akan mengalir kepada orang yang beramal dengan amalan yang ditinggalkan oleh baginda SAW. Maknanya Rasulullah SAW meninggalkan amalan yang zahir seperti rukuk, sujud, baca Fatihah. Dan Rasulullah juga meninggalkan amalan yang batin seperti zikrul qalbi, maksudnya berzikir di dalam hati dan seumpamanya. Jadi sekiranya kita menggabungkan amalan zahir dan amalan batin tersebut, maka nur daripada Rasulullah SAW akan berpindah kepada kita. Dan nur tadi pertama sekali akan menghilangkan sifat-sifat yang jahat, sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri kita. Selepas sempurna hilangnya sifat-sifat yang buruk tersebut, barulah digantikan dengan sifat-sifat yang mulia. Jadi sifat yang mulia ni tak dapat dengan semata-mata kita membaca kitab, ataupun dengan kita tadi mendengar ceramah, ataupun dengan semata-mata kita menghafal ayat Quran ataupun hadis tentang akhlak dan seumpamanya. Bahkan akhlak tadi mesti diwarisi daripada Rasulullah SAW. Maka sebab tu selalu bagi tahu Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Seterusnya kamu wahai Rasulullah SAW di atas akhlak yang agung. Jadi apa faedah Allah memberitahu kepada kita Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang agung? Kerana akhlak tadi mesti diambil juga daripada baginda SAW, seperti mana ilmu diambil daripada Rasulullah SAW, seperti mana kefahaman diambil daripada Rasulullah SAW. Jadi dengan semata-mata kita berusaha sendiri untuk membaiki akhlak, maka tak boleh nak buat. Maksudnya dah diusahakan dengan pelbagai cara, kursus, pembentangan, apa segala seminar untuk memikirkan tentang akhlak ini tak boleh dibuat. Kerana akhlak dia melibatkan nafsu, dan akhlak yang baik hanya boleh datang apabila dihilangkan akhlak yang buruk terlebih dahulu. Jadi dalam Musnad Imam Ahmad daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bu'ithu, Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Dan dalam riwayat yang lain, bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Jadi ini faedahnya lah. Maksudnya apabila telah sempurna akhlak baginda SAW yang paling sempurna dari kalangan semua Nabi dan Rasul, maka sekiranya kita tadi beramal dengan amalan Rasulullah SAW,
maka kita juga akan dikurniakan dan kita akan mewarisi akhlak tersebut. Dan itulah tugas baginda sallallahu alaihi wasallam. Tugasan kedua baginda sallallahu alaihi wasallam ialah membaiki akhlak manusia. Jadi itulah tujuan apabila kita masuk beramal di dalam tarekat ni, setelah kita beramal sebulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi kita tanya pada diri kita, ada tak akhlak-akhlak yang buruk semakin kurang? Dan ada tak akhlak yang baik semakin bertambah? Dan akhlak tersebut yang mengetahuinya ialah orang yang berada di sekeliling kita. Maksudnya kalau isteri tadi, suami yang dapat melihat perubahan pada isteri, dan sekeliling isteri tadi, suami yang dapat melihat. Jadi orang sekeliling kita tadi ialah cermin untuk kita mengetahui keadaan diri kita bertukar ataupun tidak. Dan dalam hadis yang lain dinyatakan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yab'atsu ummiyan minal ummiyin laysa bifadhin wala ghalizin wala sakhabin fil aswaq. Maksudnya Allah Taala ingin membangkitkan seorang nabi dari kalangan bangsa Arab. Bahasa Arab ni ialah tempat tumpuan manusia semenjak daripada dahulu lagi. Dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut laisa bifadhin, tidak mempunyai akhlak yang buruk, wala ghalizin, dan tidak mempunyai hati yang keras. Jadi sekiranya kita masih lagi mempunyai akhlak yang tidak baik, kasar kan, atau kita bercakap, maksudnya salah satu cara kita nak mengetahui hati kita tadi lembut ataupun hati kita tadi bersih, atau hati kita tadi terkesan dengan nur daripada Rasulullah SAW, terzahir pada percakapan. Pertama sekali, hati kita tadi akan terzahir pada percakapan. Maksudnya daripada dulu kita selalu bercakap perkara yang lalai, perkara dunia, sembang dunia, gelak ketawa terbahak-bahak. Sekarang semua tu dah kurang. Nak bercakap dunia pun tak ada keinginan. Maksudnya gelak ketawa terbahak-bahak pun dah tak ada. So, perkara tersebut ialah sifat syaitan. Antara sifat syaitan yang ada di dalam diri kita ialah gelak ketawa terbahak-bahak tersebut. Jadi salah satu sifat yang dinafikan daripada Rasulullah SAW ialah fazin tadi, sifat akhlak yang amat buruk tadi dinafikan daripada baginda SAW. Nah, ini dia panggil sebagai takhliyah. Maksud peringkat pertama yang kita nak masuk dalam tarekat ialah pembersihan daripada akhlak-akhlak yang buruk tersebut, wala ghalizin, dan tidak mempunyai hati yang keras. Hati yang keras ini maksudnya tak mempedulikan orang lain, tak mempedulikan perasaan orang lain. Maksudnya kalau kita bawa kenderaan, tak mempedulikan orang di kiri kanan dan sebagainya. Dan kalau kita tadi berkuasa, kita tak mempedulikan keadaan orang di bawahnya. Kalau kita suami, kan, kita tadi tak mempedulikan isteri. Dan kita tadi emak, maksudnya kita tak menjaga hati anak-anak dan seumpamanya, jiran, tetangga, saudara mara. Itu dia panggil ghalis. Jadi ini dua sifat yang dinafikan daripada Rasulullah SAW. Wala sakhabin fil aswaq, dan tidaklah Rasul tadi mengangkat suara menjerit-jerit fil aswaqi, di tempat-tempat jual beli. Maksudnya apabila menjual beli tadi Rasulullah SAW bercakap dengan baik, lemah lembut, agar kedua-dua pihak redha meredai dalam jual beli tersebut. Dan dalam disambung riwayat tadi, apabila Rasulullah SAW tadi betapa lemah lembutnya baginda sallallahu alaihi wasallam, lau yamurru ala siraj lam yutfihu min sakinatihi. Dia andaikan Rasulullah tadi dia amat lemah lembut, dia tak ada tergesa-gesa, terlari, tergopah-gapah. Jadi dia andaikan, dia kata, kalau Rasulullah tadi berjalan di tepi pelita, maksudnya pelita yang kat lilin tadi tu, kalau Rasulullah berjalan, pelita tadi takkan tergoncang apinya dan takkan terpadam, kerana lemah lembutnya baginda SAW berjalan. Dan sekiranya baginda SAW berjalan di atas buluh ataupun di atas rantai-rantai yang kering, kayu-kayu yang kering, tidak akan didengar benda tersebut patah di bawah tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dibangkitkan Nabi Muhammad SAW sebagai pemberita gembira dan pemberi amaran. Maksudnya tidaklah Rasulullah berkata dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Salah satu tugasan baginda SAW ialah membukakan mata-mata yang buta. Dimaksudkan ialah mata-mata hati lah, yang tidak melihat kebesaran Allah, tidak melihat ciptaan Allah, dan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Wa adhanan summan, dan Rasulullah juga membuka pendengaran-pendengaran, wa quluban ghulfa, dan hati-hati yang tertutup. Dan ini salah satu sifat hati manusia. Apabila hati tadi mula hidup, maksudnya hati yang mati, hati yang tidak hidup, tandanya ialah tidak mendengar dan tidak melihat.
Jadi sekiranya kita nak mengetahui hati kita ni dah mula hidup dan hati kita ni dah mula terkesan dengan zikir yang kita amalkan, ialah hati tadi dia dah mula melihat benda-benda yang tidak dilihat oleh manusia biasa, dan hati tadi dah mula mendengar perkara yang tak boleh didengar oleh telinga manusia yang biasa. Sebab itulah tugasan Rasulullah SAW, dan tugasan tersebut diwarisi oleh khalifah baginda sallallahu alaihi wasallam sampai lagi hari kiamat, membuka hijab di atas hati manusia agar hati manusia tadi boleh melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar tu ialah panca indera paling utama yang nak dicapai. Ada macam-macam panca indera lain seperti hati tadi dah mula berfikir, hati tadi dah mula takut, hati tadi dah mula gerun kepada Allah, dan hati tadi dah mula menjadi kuat. Dulu hati tadi penakut kan, sekarang hati tadi dah mula menjadi berani menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifat yang akan datang pada hati manusia, tapi kemuncak sifat keagungan hati manusia tadi ialah pendengaran dan penglihatan. Sebab itulah dua sumber ilmu. Bagaimana kita sekarang kita ada banyak panca indera, kita boleh merasa, kita boleh mendengar, melihat, bertutur dan seumpamanya, tapi dua sumber ilmu nak masuk melalui penglihatan dan pendengaran. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu sifat baginda SAW, dan moga-moga tujuan kita belajar sifat baginda ni lah untuk kita melihat ada tak sifat-sifat tersebut diwarisi, kita warisi melalui amalan yang kita amalkan. Jadi sekiranya dah ada beberapa sifat tersebut pada diri kita, maka kita kena bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Tapi sekarang sifat-sifat tu masih belum ada, dan kita masih bersifat dengan sebab ini, kita kena banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak bertasbih, kerana kita masih jauh daripada Rasulullah SAW. Dan segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum.